Sambutan Hari Kebangsaan ke-66 meriah di seluruh negara. Perpaduan kaum kunci utama keharmonian rakyat dan negara. Takkan pernah ku jauh, sentiasa ku teguh, pertahankan tanah airku. Panas hujan ku tempuh, penuhi harapanku, negaraku gagah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saudara, itu tadi kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya. Lebih 100,000 pengunjung berbilang bangsa hadir menyelahkan semangat perpaduan dan patriotik. Sambutan lebih bermakna dengan keberangkatan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Turut hadir ke sambutan ialah Perdana Menteri dan isteri selain barisan Menteri Kabinet dan timbalan masing-masing. Sambutan Hari Kebangsaan 2023 bertemakan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Acara perarakan dan perbarisan dijayakan lebih 17,000 peserta dan 36 kumpulan pancaragam. Juga 67 kontingen, antaranya kontingen kenegaraan, perpaduan Malaysia Madani, ekonomi, perbankan, telekomunikasi, industri kreatif dan penyiaran, sukan negara, kesejahteraan dan keselamatan negara. Paling mencuri tumpuan pertunjukan 534 aset darat dan aset udara selain 100 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Selesai acara perarakan dan perbarisan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menyantuni rakyat di Dataran Putrajaya. Baginda berdua luangkan masa kira-kira sejam bermesra dengan peserta dan pengunjung. Ia menyelahkan kepribadian Seri Paduka berdua yang dekat dengan rakyat. Dalam pada itu, Istana Negara menerusi Facebooknya memaklumkan Al-Sultan Abdullah bertitah bahawa perpaduan masyarakat berbilang bangsa bukan sahaja jadi kunci utama keharmonian dan kesejahteraan rakyat serta negara. Ia juga sumber kekuatan dalam mendepani apa jua cabaran. Justru Al-Sultan Abdullah mahu perpaduan negara dipelihara dan diperkukuh. Baginda turut menyeru rakyat mengimbau kembali situasi 6 dekad lalu yang menyaksikan semangat kenegaraan dan cintakan tanah air telah menyatu padukan rakyat dengan tekad dan iltizam. Ia membolehkan kemerdekaan yang diidam menjadi realiti. Rakyat turut diseru hargai dan hayati jasa para pemimpin, pejuang dan patriot kemerdekaan memupuk perpaduan rakyat. Penghargaan juga harus diberi kepada pasukan keselamatan yang mempertahan kedaulatan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan buat semua yang terlibat dalam sambutan Hari Kebangsaan 2023 termasuk mereka yang membanjiri Dataran Putrajaya. Menerusi catatan di laman Facebook, Perdana Menteri berharap semangat merdeka rakyat akan terus diperkukuh dan tersemat jitu di setiap sanubari segenap lapisan masyarakat. Menurut beliau, kesatupaduan yang dipacukan hari ini mencerminkan nilai Malaysia yang sebenar. Menyifatkan sambutan kali ini cukup luar biasa, Perdana Menteri turut menghargai mereka yang terlibat dalam sesi perbarisan, pertunjukan udara dan persembahan sepanjang sambutan berkenaan. Beliau juga berpesan untuk menghargai kemerdekaan serta kedaulatan negara ini. Menteri-menteri Kabinet pula terharu dan bangga menyaksikan kehadiran ratusan ribu rakyat di Dataran Putrajaya untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan pada kali ini sangat meriah. Sejak pagi tadi waktu saya berjalan, ribuan rakyat Malaysia berjalan kaki untuk sampai ke sini. Ini merupakan satu suasana yang saya anggap suasana yang sangat luar biasa. Dan kita lihat sejak semalam masyarakat sudah mula berkumpul di Dataran Putrajaya, dan tahun ini juga pembarisan kita ada Olimpian seperti Datuk Menawan Nawawi, mereka semua datang bersama untuk
masuk dalam pembarisan Kementerian Belia dan Sukan. Alhamdulillah, sambutan rakyat awam begitu menggalakkan. Kalau daripada pegawai kerajaan, perbarisan itu biasa. Tapi sambutan rakyat awam luar biasa. Saya beritahu mereka datang sejak 4 pagi. Inilah masanya kita tekatkan perpaduan, penuhi harapan untuk negara kita supaya masyarakat madani dibangun tanpa kira kaum agama. Kita membina satu bangsa yang bermaruah, satu bangsa yang berilmu dan semangat bersama kita menuju ke arah Malaysia madani. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berpuas hati dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini meskipun pertama kali dianjur bawah Kerajaan Perpaduan. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 hargai komitmen semua pihak terlibat menjayakannya. Telah menyumbang tenaga, idea buat saya dan juga Datuk KSU sambutan Hari Kebangsaan pertama kami, tapi bersama dengan pasukan yang telah bertungkus lumus sejak daripada bulan 2. Memang tidak boleh dijayakan tanpa sokongan dan juga usaha mereka. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Begitu ramai. Ya, bagi rakyat, peluang bertemu pemimpin tertinggi negara secara dekat amat bermakna. Mereka turut teruja menyaksikan acara perbarisan, persembahan dan pertunjukan udara yang benar-benar mengagumkan. Kita orang sampai sini pukul 3 pagi tapi time tu pun dah penuh sangat orang. Tapi nasib baik dapat juga spot kat sini. Sebab kita orang setiap tahun memang semangat nak tengok show untuk Merdeka lah. So kita ada kawan-kawan juga kan. So memang semangat lah datang. Kali ni, kali pertama untuk tengok sendiri secara live. Memang cukup meriah, cukup menarik dengan suasana yang sangat crowded dan agak luar biasa. Dengan sorakan semua memang cukup membanggakan. Kita orang nak sampaikan untuk supaya anak tahu erti apa itu kemerdekaan untuk zaman diorang lah. Beza dengan zaman kita kan. So kita nak bagi untuk zaman dia pula. Merasa macam mana kemerdekaan yang sekarang. Sementara itu, beberapa hospital di seluruh negara teruja menyambut kelahiran bayi-bayi pada tarikh bersejarah negara. Di Hospital Sungai Buloh Selangor, seramai 7 bayi terdiri daripada 4 bayi perempuan dan 3 bayi lelaki dilahirkan setakat 1 tengah hari tadi. Bayi merdeka pertama lahir pada pukul 12:01 tengah malam. Hopefully boleh jadi adik yang baik, berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Due date dia 3 bulan 9. Tapi memang doa lah dah. Akhirnya orang kata dekat-dekat dengan tarikh tu. Kalau diberikan rezeki nak 31, Alhamdulillah. Di Hospital Shah Alam, 7 bayi dilahirkan, 5 lelaki dan 2 perempuan. Bayi terawal, bayi lelaki dilapor lahir pada 12.17 pagi dan yang ketujuh bayi perempuan pada 9.34 pagi. Sangat teruja sebab kita tak plan pun sebab dia dijangka lahir 19 hari bulan 9. So tak sangka dia akan lahir 31 hari bulan 8 pukul 12.17 malam pagi tadi lah. Semoga dia jadi anak yang berguna untuk negara dan bangsa, memandangkan saya pun seorang anggota tentera. So saya sangat banggalah dia lahir pada hari ini. Jadi kita hari ini meraihkan bayi-bayi merdeka dan pada masa yang sama pihak Yayasan Kita Anak Malaysia hari ini menerapkan satu mesej kepada semua rakyat Malaysia bahawa pentingnya ilmu pengetahuan dan juga maksud dan erti kemerdekaan itu diterapkan kepada generasi muda yang hari ini. Di Hospital Pakar KPJ Johor, kelahiran anak sempena sambutan Hari Kebangsaan begitu bermakna kepada 2 pasangan. Kedua-dua bayi perempuan itu lahir pukul 9.55 pagi dan 10.55 pagi. Sepanjang Ogos, sempena Bulan Kebangsaan, lebih 30 bayi dilahirkan di Hospital Pakar KPJ Johor.
Mulai hari ini, rakyat Malaysia layak melanggan pakej 5G Rahmah dengan spesifikasi asas pelan data melibatkan telefon pintar berharga tidak melebihi RM240. Pakej turut menawarkan pelan pasca bayar serendah RM60 sebulan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, penjawat awam juga akan mendapat rebat RM10 sebulan untuk tempoh 12 bulan bagi pakej pasca bayar bernilai RM60 dan ke atas mulai 16 September. Bagi menghargai pengamal media, beliau mengumumkan rebat pengecualian sebulan. Tugas media, pengamal media yang mempunyai kad perakuan media, bil anda untuk bulan September tidak perlu dibayar. Jadi insya-Allah ada beberapa perkara lagi yang akan diusahakan untuk rakan-rakan media oleh saya dan pasukan. Ia merupakan satu inisiatif yang baik untuk memastikan semua rakyat negara kita ini mendapat perkhidmatan 5G dan juga supaya boleh tingkatkan lagi tahap ekonomi dan juga kehidupan masing-masing. Dan saya juga saya merupakan seseorang rakyat kerajaan dan saya juga merupakan seseorang pengguna kepada pakej Rahmah tersebut. 5G punya pakej sekarang ramah. SIM card ramah. Jadi harga pun murah. Coverage dia pun bagus dan juga dia punya data limit dia pun tinggi. Jadi kepada mereka yang khususnya golongan B40 memang berbaloi dan juga sangat bermanfaat lah. Sekarang ini saya dah guna package Rahmah 5G ni. Dia memang bagus lah kan untuk especially untuk kalangan B40. Dia memang mantap dan coverage dia pun bagus juga. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan madani kita telah memberikan pakej Rahmah 5G kepada rakyat Malaysia, khususnya dekat semua golongan B40 yang termasuk pelajar dan mereka-mereka yang memerlukan coverage yang sebegini. Dengan mengadakan coverage 5G ini, dia akan memudahkan rakyat Malaysia untuk berurusan. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Bertemu kembali. Kementerian Kewangan meluluskan pelantikan Adnan Zailani Muhammad Zahid sebagai Timbalan Gabenor untuk tempoh 3 tahun berkuat kuasa esok. Beliau bertanggungjawab menyelia sektor pasaran kewangan dan pembangunan selain menjadi ahli Lembaga Pengarah Bank Pusat dan menganggotai pelbagai jawatan kuasa. Adnan Zailani ketika ini pengerusi jawatan kuasa pasaran kewangan dan lembaga pengarah bagi Kumpulan Wang Amanah Persaraan dan International Centre for Education in Islamic Finance. Memulakan kerjaya di BNM sejak 1994. Beliau berpengalaman luas dalam pelbagai bidang perbankan, merangkumi pelaburan dan pasaran kewangan, dasar pertukaran asing, kewangan Islam serta pembangunan sektor kewangan. CIMB Group Holdings Berhad menjangkakan prospek perniagaannya untuk separuh kedua tahun ini mengukuh. Ia disokong dasar ekonomi negara serantau dan permintaan kukuh untuk pelancongan dan perkhidmatan.
We will continue to be guided by our Forward 23 Plus strategic plan to strengthen our position to be the leading focus ASEAN bank, building on targeted segment growth, contained costs and asset quality management. Beliau berkata demikian selepas taklimat prestasi kewangan separuh pertama CIMB 2023. Syarikat perbankan ini catat keuntungan bersih RM3.42 bilion bagi separuh pertama berakhir 30 Jun 2023. Ia meningkat 26.2% berbanding RM2.71 bilion bagi tempoh sama. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB menyasarkan agihan pembiayaan sehingga RM5 juta melibatkan 10 usahawan di Kedah sehingga hujung tahun. RM4 juta nilai pembiayaan telah disalurkan kepada 9 syarikat setakat 31 Julai lalu. 4 sektor utama yang kita bantu, sektor otomotif, maknanya anything to do with workshop, petrol pump, kedai jual kita otomotif. Kedua professionals ni daripada segi yang jual doctors, architects, accountant. Ketiga will be clothing, baju fashion, clothing and fashion lah. 4 obviously F&B masih tak lagi lah. Tapi F&B kami bukan merangkum restoran-restoran tipikal tradisional je. Kita lebih restoran yang ada berkonsep lah. Sejak ditubuhkan pada 1991, perbadanan itu telah meluluskan RM290 juta pembiayaan perniagaan kepada 780 syarikat di Kedah, termasuk 50 syarikat di Langkawi melibatkan pembiayaan berjumlah RM25 juta.